Suami nak kerja luar negara. Aku tahu niat dia lain. Assalamualaikum. Terima kasih kalau sudi siarkan cerita saya. Hari ni genap sebulan saya dalam edah dan berbaki lagi 2 bulan untuk saya bebas. Bebas dari cengkaman suami yang selalu abaikan saya. Saya seorang wanita yang berpendidikan tinggi, berumur 20-an, juga seorang pensyarah. Tarikh hari ini genap 1 tahun 3 bulan 22 hari usia perkahwinan saya. Kalau diikutkan, itu masih di usia perkahwinan yang masih dalam fasa honeymoon kan? Tapi tidak pada kami. Tujuan perkongsian saya bukan nak mengaibkan bekas suami atau sesiapa. Bekas suami saya seorang yang sangat beriman dan baik. Dia tak pernah naik tangan pada saya mahupun lemparkan kata kesat dekat saya sepanjang kami melayari perkahwinan bersama. Cuma sebagai pengajaran buat para wanita di luar sana supaya memilih jodoh yang tepat sebelum berkahwin. Mesti semua tertanya-tanya kenapa saya anggap bekas suami saya bukan pilihan yang tepat sedangkan dia seorang yang sangat baik. Saya kenal bekas suami dalam tempoh yang sangat singkat, kurang daripada setahun. Bekas suami sangat baik dan penyayang yang membuat saya terima lamaran setelah pernah patah hati dengan bekas kekasih. 5 tahun saya bercinta dengan bekas kekasih tetapi tak ada jodoh dan kami berpisah. Kemudian bekas suami muncul. Saya malas nak bercinta dan membuat keputusan untuk berkahwin dan bercinta selepas nikah. Sebelum berkahwin, suami pernah bercinta dengan seseorang. 8 tahun tempoh mereka bercinta dan terputus di tengah jalan kerana tiada restu keluarga. Kemudian suami kenalkan saya pada keluarga dan keluarga suami setuju. Maka kami pun berkahwin. Ujian berat saya bermula ketika kami bertunang. Suami minta izin untuk ke majlis graduasi bekas kekasih bagi mengakhiri hubungan. Apabila majlis selesai, ketika itu saya dan keluarga sedang bercuti di Terengganu dan suami call saya sedang menangis-nangis dan bagi tahu dia tak dapat melupakan bekas kekasihnya. Sebagai tunang, mesti saya rasa sedih. Perlukah suami memberitahu saya sedemikian sedangkan kami sudah bertunang? Saya masih sabar dan anggap itu sebagai ujian bertunang. Memang saya tak bijak. Kemudian berlaku lagi insiden ketika hari kami fitting baju kahwin bersama. Saya jumpa mesej dia bersama bekas kekasih. Apa yang ditulis oleh suami adalah dia takkan melupakan kekasihnya sampai bila-bila dan hanya ada kekasihnya sahaja di dalam hati. Bagai dirobek hati saya ketika membaca mesej tersebut dan masih berdaya untuk fitting baju kahwin walaupun dalam keadaan sebab. Memang saya tak bijak dan masih anggap itu sebagai ujian bertunang. Saya meneruskan perkahwinan dan terima suami seadanya. Walaupun suami datang dalam keluarga yang bermasalah dan juga tiada kasih sayang daripada seorang ibu. Keluarga saya menerima suami dengan pintu yang terbuka dan menyayanginya dengan setulus hati. Saya diuji lagi ketika saya mula berpindah mengikut suami tinggal di rumah bapa mertua saya dan juga ibu tiri suami. Saya jumpa pelbagai kenangan bekas suami dan kekasih di rumah tersebut. Terdapat bermacam gambar dan kenangan. Sebagai seorang isteri, mestilah hati saya hiba. Saya juga masih jumpa mesej suami dan kekasihnya. Walaupun suami pernah berjanji, selesai akad nikah kami, dia takkan berhubung lagi dengan wanita tersebut. Wanita tersebut juga tahu bahawa suami saya sudah berkahwin dan masih lagi berhubung. Masalah bertambah berat apabila suami tinggalkan kerja dan berhijrah ke luar negara. Sementara saya ditawarkan kerja di negeri saya. Jadi, suami suruh saya tinggal bersama ibu bapa kembali, memandangkan ibu bapa saya lebih berada dan rumah yang selesa. Saya dapat tahu bahawa kekasih suami pun kerja di negara tersebut. Saya buat keputusan pergi ke sana bersama ibu bapa saya untuk meminta suami pulang dan bekerja di sini. Tapi hampa, saya dihalau pulang apabila tiba di sana. Tapi demi menjaga hati ibu bapa saya, suami saya pulang bersama sebentar dan kemudian kembali ke sana. Oleh kerana saya dan suami belajar satu universiti dan kami graduasi bersama,
Jadi, saya yang menguruskan segala dokumen graduasi suami dan mengaturkan photoshoot untuk kami. Tapi salah seorang kawan suami yang tinggal di negara suami bekerja tu, dia bagi tahu saya yang suami saya telah mengadakan sesi photoshoot graduasi bersama bekas kekasihnya dan mereka dah merancang untuk kahwin pada tahun ni. Saya juga tahu suami banyak bercerita buruk mengenai saya pada rakan-rakannya. Tak cukup dengan itu, suami juga memburukkan saya pada bekas kekasihnya supaya saya ni terlihat tidak membantu suami dan tak ada ketika suami susah. Dulu saya pernah nak hantar bantuan keuangan tapi suami menolak. Dia bank in semula duit saya dan saya dapat tahu yang wanita tersebut yang memberi duit pada dia. Saya juga tahu dia orang sering berjumpa. Yelah, saya kan jauh. Memang saya terluka dan tak bersabar dengan sikap suami yang dah tak pedulikan saya. Saya pernah ke mahkamah nak failkan penceraian tetapi suami pujuk saya dan tak tahu kenapa saya boleh lembut hati dan tidak teruskan niat saya. Pernah sekali suami menyuarakan hasrat untuk poligami walaupun saya sendiri tahu dia tak mampu berlaku adil. Mana tidaknya, saya pun dia tak jaga sebaik mungkin dari segi zahir dan batin. Ini kan pula nak berpoligami. Dengan perangai macam tu pun saya masih boleh terima dan suruh suami bekerja dengan lebih keras walaupun perasaan saya sering diabaikan. Pengakhiran hubungan saya bila saya dapat tahu suami ceraikan saya melalui WhatsApp. Masa tu saya tengah sibuk peperiksaan akhir sarjana. Masa tu saya sendiri tak pasti dengan perasaan saya, sama ada terluka atau gembira. Sebab saya dah terbiasa ditinggalkan. Nasib baik kami masih belum memiliki anak bersama dia. Kalau tak, mungkin lain kisahnya. Kalau suami saya ada terdengar confession ni, saya sangat berdoa agar dia bahagia dan berkahwin dengan suri hatinya. Saya harap dia tidak lagi menyakiti perasaan orang lain selepas saya. Saya juga harap anda semua mendoakan saya mendapat jodoh yang baik di masa akan datang dan pastikan bakal suami kita betul-betul move on sebelum berkahwin. Kalau tak, akan jadi kisah seperti saya ni, hanya jadi teman pengganti. Sekian, terima kasih.